Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Umma, kemudian umma di sini juga boleh bermaksud dan kerana bersambung daripada ayat yang sebelumnya. Nanti saya akan jelaskan. Afidu ini adalah fi'il amar daripada afadha yafidu, maknanya pergi beramai-ramai atau bertolak beramai-ramai. Kamu semua bertolak beramai-ramai. Min, dari. Haisu ni dari mana. Afada, afada maknanya orang-orang. Afada yang telah bertolak. Siapa yang telah bertolak? An-nas, orang ramai. An-nas ni maknanya orang ramai yang telah bertolak. Wa, dan astaghfiru. Astaghfiru maknanya mohonlah pengampunan atau mohonlah perlindungan. Allah dari Allah Ta'ala. Jadi wastaghfirullah, dan mohonlah pengampunan atau perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna, sesungguhnya Allah Ghafurun, Maha Pengampun, Rahimun, Maha Penyayang. Jadi terjemahannya yang mudah. Umma afidu min haisu afadan nasu. Maka kemudian kamu bertolaklah di mana orang ramai bertolak. Wastaghfirullah, dan mohonlah keampunan dari Allah Ta'ala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ayat ini yang kita belajar sekarang ini menjelaskan summa afidu min haisu afadan nasi wastaghfirullah. Kamu bertolaklah di mana orang ramai telah bertolak. Jadi ayat ini kita dah belajar sebelum ni bagaimana ibadah haji. Dalam melaksanakan ibadah haji, mereka perlu tawaf, perlu sa'i, kemudian pergi ke Arafah, pergi ke Muzdalifah, kemudian pergi ke Mina. Ini semua saya dah sampaikan dalam pelajaran yang lepas. Tetapi buat mereka yang belum pernah pergi ke sana, belum pernah melakukan haji ataupun umrah, mereka susah nak bayangkan bagaimana pelajaran di sini. Tapi siapa yang dah pernah pergi, mereka mudah untuk mereka memahaminya. Namun saya akan cuba sampaikan dengan mudah. Jadi maksudnya, setelah tadi ayat yang sebelum ni tadi, dikatakan mereka pergi ke Arafah kan. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa iza afastum min Arafat. Di Arafat, fazkurullah indal masyriq. Kemudian pergi ke Masjidil Haram, masuk lagi ke Masjidil Haram, iaitu di kawasan Muzdalifah dengan Mina. Yang kita dah belajar sebelum ini, sudah terangkan. Cuma bila dah selesai pekerjaan ibadah haji tadi, ketika mereka ingin bertolak pulang, umma afidu min haisu afadan nasu. Jadi di sini bertolaklah kamu di mana orang-orang ramai bertolak. Di sini ada dua kan, kalau dikatakan dan di sini ada orang yang apabila selesai saja ibadah haji, mereka kumpul di Arafah. Kemudian di Arafah mereka kembali ke tempat masing-masing. Ini untuk kebanyakan kabilah-kabilah yang luar daripada Mekah. Tetapi di sini juga untuk orang-orang Mekah, terutamanya dulu dikatakan ada orang-orang daripada Banu Kananah. Mereka tak pergi ke Arafah. Mereka tetap di Masjidil Haram, di kawasan haram. Mereka tak pergi ke Arafah. Mereka kata sebab apa? Arafah itu dah luar daripada Masjidil Haram, kawasan tanah haram. Tapi kalau Muzdalifah, Mina masih lagi kawasan tanah haram. Jadi mereka tidak pergi ke Arafah, mereka dari situ mereka pulang ke tempat masing-masing. Jadi sebenarnya dua-dua boleh. Sama ada kita nak pulang melalui Arafah pun boleh, ataupun nak pulang melalui
Masyaril Haram pun boleh, sama ada dari Muzdalifah ke, daripada Mina ke, atau daripada Baitullah ke, kita nak pulang, boleh sebenarnya. Kedua-duanya dibolehkan. Kemudian ayat ini disambung pula, wastaghfirullah, dan banyakkanlah mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun saya dah jelaskan bahawa ibadah haji ini lain daripada ibadah-ibadah yang lain. Memang ibadah ini perlukan tenaga, perlukan pergerakan yang banyak, perlu mengadakan tawaf, berjalan kaki. Kemudian bagaimana nak cium hajar aswad itu pun hadapi masalah. Kemudian pergi sa'i, nak pergi melontar. Memang perlu banyak tenaga, perlu banyak kekuatan, perlu sihat. Jadi untuk itu Allah Ta'ala sarankan di sini, untuk mengerjakan ibadah haji ini, kita perlu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon perlindungan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam tafsir Kabir, para sahabat Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu pun mengaku bahawa bila mereka pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, yang terjadi sebaliknya hati mereka menjadi lagi keras. Sebab menghadapi banyak cubaan dan dugaan di sana. Memang tak dinafikan seperti yang disebutkan tadi. Dengan orang yang ramai, begitu ramai, keadaan yang panas, dan macam-macam hal boleh terjadi waktu itu. Tapi kalau kita tak bersabar, kalau kita zahirkan kemarahan kita, akan sia-sia nanti ibadah kita. Maka itu Allah Ta'ala sarankan di sini, wastaghfirullah, mohonlah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kelemahan-kelemahan kita itu ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang saya sendiri pun mengakui saya pernah memang banyak cabaran, tapi kita perlu bersabar, perlu banyak beristighfar supaya Allah Taala menutupi kelemahan-kelemahan itu. Jadi kalau kita berjaya melakukan istighfar ini, maka Allah Taala menjawab, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Taala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala akan menutupi kelemahan-kelemahan kita. Dan dia akan menyayangi kita, akan melimpahkan rahmat atas kesabaran kita itu. Atas kita terlindung daripada melakukan dosa, Allah Ta'ala akan mengasihi kita. Jadi ini sebenarnya boleh kalau kita nak kembangkan lagi, terlampau banyak kisah-kisah yang berlaku di sana. Tapi biarlah hadis di sini untuk ayat ini. Kita sambung pada ayat yang seterusnya. Faiza, maka apabila qadaitum, kamu telah selesaikan, atau kamu telah menunaikan, kita telah selesaikan manasik maknanya cara-cara ibadah haji tadi. Itu dikatakan manasik. Kamu manasikakum, ibadah-ibadah haji kamu itu, maka uzkuru, ni kata perintah daripada Zakaria, uzkuru, ingatilah. Siapa yang kita perlu ingat? Allah Ta'ala. Ingatlah Allah Ta'ala sama seperti zikri, dia mengingati kamu, kamu. Fazkurullah, maka ingatlah kepada Allah Ta'ala kazikrikum, sebagaimana dia mengingati kamu. Sebagaimana kamu mengingati bapa-bapa. Ini jamak daripada bapa. Abaakum, bapa-bapa kamu. Atau asyadda, lebih kuat lagi, atau lebih lagi, zikra, daripada zikir itu. Okay. Maka minan nas, dari kalangan an-nas, dari kalangan manusia, mereka yang yaqulu, menyatakan atau mengatakan, Rabba maknanya Tuhan, kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, ati, berikan, kepada kami, atina, berikan kepada kami, dalam ad-dunya, dalam dunia ini, dalam dunia ini, dan
Ma tidaklah, la bagi hu, baginya. Hu maknanya dan tidaklah baginya fi di dalam akhirah. Akhirah maknanya kehidupan ukhrawi. Min dari falak. Falak maknanya bahagian. Okey, kita lihat terjemahannya yang mudah. Faiza qadaitum manasikakum, dan apabila kamu selesai menunaikan ibadah-ibadah haji kamu itu, fadhkurullaha, dan ingati Allah Ta'ala, kadzikrikum, sebagaimana kamu mengingati aba'akum au asyadda dzikra, sebagaimana kamu mengingati bapa-bapa kamu atau lebih daripada itu mengingatinya. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya, dan bagi kalangan manusia yang mengatakan, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidaklah bagi mereka bahagian di akhirat. Okey, jadi ayat ini menjelaskan bahawa apabila kita telah selesai semuanya ibadah haji tadi, kita dengan penuh rasa rendah diri, rasa puas, rasa aman, rasa tenang dalam perjalanan kembali itu, kita perlu banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada istighfar, kita perlu banyak baca zikir-zikir yang lainnya atau doa-doa yang semacamnya. Kemudian kenapa disebutkan di sini kazikrikum aba'akum, sebagaimana kamu mengingati bapa-bapa kamu. Jadi ini ada kebiasaan orang Arab sebelum Islam. Mereka melakukan ibadah haji. Bila selesai ibadah haji itu, mereka berkumpul di Mina. Masih di kawasan Tanah Haram. Mereka berkumpul di Mina. Mereka akan mengingati. Mereka akan baca syair atau menyampaikan kisah-kisah daripada orang-orang tua mereka yang sebelumnya. Mereka kisahkan kebaikan mereka atau keberanian mereka atau pemurahan mereka. Mereka ceritakan kebaikan-kebaikan daripada bapa-bapa mereka atau atuk-atuk mereka daripada silsilah keturunan mereka. Jadi mereka buat acara yang seperti itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini mengingatkan, daripada kamu berbuat demikian, lebih baik kamu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah zikir atau doa atau syair-syair yang mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lagi mengingat kepada kisah-kisah keturunannya atau silsilah keluarganya, bapanya ke, datuknya ke, abangnya ke. Tidak perlu itu lagi. Jadi yang sebaiknya mereka harus mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian siapa yang masih berdegil, faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya, di kalangan mereka ada yang mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Jadi mereka mohon kebaikan di dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak ada bahagian pada mereka untuk kehidupan di akhirat nanti. Jadi ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahawa jangan kita seperti orang-orang duniawi yang hanya memikirkan dunia saja, mereka meminta dunia sahaja. Tetapi mereka tidak hiraukan tentang akhirat. Jadi ini banyak contoh sebenarnya. Kalau kita nak sampaikan di sini pun tak banyak. Tapi saya ingin sampaikan di sini seperti kaum Kristian. Kan dalam Bible disebutkan mereka minta dunia saja. Jadi Allah Ta'ala berikan mereka dunia. Jadi mereka boleh jadi amir, boleh jadi kaya raya, tetapi kosong daripada kerohanian. Jadi kerana apa? Kerana mereka minta dunia sahaja. Begitu juga kaum Yahudi, kita lihat kaya raya. Memang dari segi duniawi mereka dapat, tetapi dari segi akhirat mereka seperti orang miskin. Sama juga ada kaum-kaum yang lain, bangsa yang lain, tak kiralah siapa pun, walaupun orang Islam pun secara individu, kalau mereka berdoa
hanya untuk duniawi saja, mereka akan terlepas daripada bahagian akhirat. Sebab itu, kita diajarkan doa yang seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu amalkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kan? Ini ayat yang seterusnya. Jadi jangan kita menjadi orang-orang duniawi ini yang mereka hanya meminta untuk dunia tapi mereka tidak ada bahagian untuk akhirat. Jadi kita lihat ayat yang seterusnya ini yang sebenarnya doa yang perlu kita panjatkan. Wa dan min dari kalangan mereka mereka yang yaqulu mengatakan Rabbana, sama juga di atas tadi, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami fi dalam dunia, sama juga di atas ini dunia, hasanah, kebaikan, wa dan fi di dalam akhirat pun hasanah, kebaikan, wa dan qina, ki maknanya selamatkanlah kami. Ki ni kata perintah ditinggal ki saja. Qina, selamatkanlah kami dari azab annar, daripada azab api. Ini kita dah banyak kali belajar semua perkataan ni, saya tak perlu ulang banyak kali. Jadi banyak pun perkataan yang ulang daripada ayat di atas tadi. Dan yang sebenarnya ini yang perlu kita panjatkan. Kalau kita orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita orang yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maknanya kita mohon kepada Allah Ta'ala kebaikan di dunia. Sebab tu ada hasanah di sini. Selepas dunia ni ada hasanah. Kalau di sini tadi tak ada. Atina fid dunya, tak ada hasanah. Tapi di sini fid dunya hasanah. Kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah. Lagi. Untuk kebaikan akhirat pun kebaikan juga. Jadi ini pun saya dah ajarkan banyak kali sebelum ini, bagaimana kita perlu ada kedua-duanya. Kita perlu mencari rezeki. Kita perlu ada dunia, tapi niat kita itu mesti betul, mesti jelas, mesti ikhlas bahawa kita mencari dunia untuk tujuan akhirat. Saya dah banyak kali ajarkan, katalah kita nak ada pekerjaan supaya kita boleh bayar canda. Bila kata dia niat nak bayar canda, untuk kita belanja sekolah anak ke, belanja dapur ke, kalau kita, itu memang automatik ada. Saya dah sampaikan sebelum ni juga, bagaimana ada sahabat dia buat tingkap di rumah dia. Bila ditanya kenapa kamu buat tingkap di sini, dia kata supaya sini ada peredaran udara dia bagus, supaya cahaya matahari boleh masuk. Dan Rasulullah SAW tanyakan, kenapa kamu tak niatkan supaya azan mudah didengar dari sini? Nanti cahaya udara itu sendiri akan masuk. Dan banyak lagi contoh. Ada orang dia beli kenderaan, tapi dia beli kenderaan dengan niat supaya saya beli kenderaan besar ini supaya saya boleh bawa orang-orang tamu-tamu di Jalsah Salanah. Dengan niat seperti itu, nanti kenderaan yang sama juga dia boleh pergi pasar, boleh pergi hantar anak sekolah, boleh pergi hantar pergi sukan, sebagainya. Tapi niat itu untuk Allah Ta'ala, baru dunia akan mengikuti kita. Sebab itulah kita mohon ini. Kemudian kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat ini supaya apa? Wa qina azabannar, supaya kita terpelihara atau selamat daripada azab api neraka. Jadi menurut Hazrat Muslim radhiyallahu anhu, bahawa azab ini bukan saja azab di akhirat, malah azab pun boleh dimaksudkan azab di dunia ini juga. Jadi kalau kita mencari kebaikan dunia dan akhirat supaya kita terselamat daripada azab di dunia ini juga. Sebab itu kita lihat kalau orang menghendakkan dunia saja tadi, kita sebutkan tadi di atas, dan tidak memikirkan kebaikan akhirat, maknanya tak memikirkan kebajikan masyarakat sebagai contoh sistem kapitalis ke, kan, yang hanya orang kaya saja yang hidup mewah, yang orang-orang miskin mereka tak perhatikan. Ini sebagai contoh saja. Jadi bila terjadi seperti itu, rakyat mula memberontak. Bila memberontak, jadilah perang saudara. Kemudian jadilah peperangan. Sama juga lah kalau orang-orang kaya menjajah atau menindas negara-negara miskin, mengeksploitasi negara-negara miskin. Jadi hanya mereka yang kaya saja, negara yang ditindas itu selamanya menjadi miskin. Jadi satu hari mereka akan memberontak.
akan menentang. Sebab tu boleh terjadi perang saudara atau peperangan. Sebab tu dikatakan di sini waqina azabannar. Kita boleh jadi kaya, tapi jangan sampai kita menindas orang lain. Jangan kita lupa untuk membayar zakat atau membayar canda. Jadi dengan adanya sistem ini, zakat, canda ini, supaya ekonomi itu sentiasa berkitar, berpusing. Supaya semua orang dapat menikmati keamanan ekonomi itu. Tapi kalau harta kekayaan itu hanya sekelompok orang saja yang kawal, kemudian yang lain menderita, ini akan timbul macam-macam kerosakan, peperangan berlaku di muka bumi ini. Kita lihat bagaimana Hazur kita yang tercinta, Hazrat Khalifatul Masih Al-Hamis, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah bin Nasir Aziz, beliau bila pergi bercakap dengan negara-negara G8, nasihatkan mereka, kalau mereka selamanya hanya memikirkan untuk mengeksploitasi atau menindas negara-negara miskin, kita tak nafikan bahawa perang dunia ketiga pun boleh terjadi. Ini saya tak pandai lah, saya bukan ahli politik nak sampaikan lebih lanjut, tapi ini nasihat Hazur kepada negara-negara G8. Kalau mereka selamanya hanya melihat pada dunia saja, seperti dalam ayat ini, tidak memikirkan akhirat, tidak memikirkan kebajikan manusia, hanya memikirkan kekayaan mereka saja, kekuasaan politik mereka, boleh terjadi peperangan dunia. Jadi tuan-tuan, nanti saya suka kalau ada siapa nak tanyakan soalan atau yang nak sampaikan lebih lanjut lagi, saya silakan juga. Untuk pelajaran kita hari ini, 3 ayat ini, Alhamdulillah surah Al-Baqarah dah sampai ayat ke 200 lebih. Kalau dah 200 lebih, insyaAllah kita akan habis juga surah Al-Baqarah ini nanti insyaAllah ta'ala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.